Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Encik Ahmad Rizwan bin Basri kerana beliau banyak membantu kami dalam menjayakan dan menyiapkan tugasan ini. Okey, insyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk analisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari sudut kurikulum dari tempoh selepas merdeka hingga kini. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Wahidatul Hanan binti Nazari. Seterusnya Siti Zaharah binti Siddiq, Suraya binti Muhammad Yasin dan saya sendiri Siti Sakinah binti Ismail. Kita masuk kepada pendahuluan. Dalam persediaan menuju ke arah kemerdekaan, wujud kesedaran tentang pentingnya mewujudkan dan memelihara kestabilan sosial dan politik bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat berbilang kaum di negara ini. Sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh British tidak dapat menyemai unsur-unsur semangat kebangsaan serta tidak dapat menampung keperluan tersebut. Bermula daripada kesedaran itu, suatu dasar pelajaran kebangsaan berasaskan kepada Laporan Razak 1956 diwujudkan. Okey, kita tengok latar belakang Laporan Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957. Okey, Laporan Razak 1956 diperkenalkan pada April 1956 yang bertujuan mewujudkan sistem pelajaran yang sama bagi semua kaum. Laporan ini diketuai oleh Allahyarham Tunku Abdul Razak. Okey, Laporan Razak boleh dianggap sebagai batu asas bagi perkembangan sistem pendidikan kebangsaan. Laporan Razak mensyorkan 17 perakuan dengan mengambil kira matlamat yang muktamad bagi menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk semua kaum. Prinsip asas laporan ini termaktub sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Okey, kita tengok tujuan utama Laporan Razak. Okey, tujuan utamanya adalah sebagai pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan bagi semua kaum. Pengakuan matlamat akhir bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama. Hasrat bagi mengadakan kurikulum yang berorientasikan kepada alam sekeliling Malaysia dengan mewujudkan sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya dan memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan dengan mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua sekolah dan pelajar. Seterusnya kita tengok syurut dan cadangan dalam Laporan Razak. Antara cadangan yang penting adalah penubuhan dua jenis sekolah iaitu sekolah rendah dan menengah persendirian serta sekolah rendah dan menengah yang menerima bantuan. Seterusnya menukarkan sekolah-sekolah rendah yang ada sekarang kepada sekolah-sekolah umum dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan dengan bahasa pengantarnya iaitu bahasa Cina
Tamil ataupun Inggeris. Seterusnya, menjadikan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran wajib di semua sekolah rendah dan menengah. Selain itu, penubuhan satu jenis sekolah menengah kebangsaan yang terbuka secara saingan kepada semua bangsa. Menorientasikan semua sekolah ke arah Tanah Melayu melalui kandungan sukatan pelajaran dan jadual waktu yang sama. Seterusnya, mengambil langkah-langkah bagi memupuk perkembangan bahasa kebangsaan dan mempertingkatkan lagi pengetahuan di kalangan penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Bagi menampung keperluan yang bertambah untuk guru-guru yang berkelayakan, pelbagai program latihan guru diperluaskan. Antaranya ialah di Tanah Melayu, maktab-maktab latihan guru ditubuhkan seperti di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Pada peringkat pengajian tinggi pula, Universiti Malaya ditubuhkan di Singapura pada tahun 1940 bagi memenuhi permintaan yang bertambah terhadap pelajaran tinggi di Tanah Melayu dan Singapura. Cadangan-cadangan laporan razak telah dirasionalisasi serta dilaksanakan dalam program-program dan projek-projek pendidikan bagi memupuk semangat dan identiti kebangsaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum, serta mengeluarkan tenaga yang mahir bagi mencapai pembangunan negara. Cadangan penyata razak telah digubal menjadi Ordinan Pelajaran 1957. Ordinan ini mewajibkan kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah. Pada tahun 1959, satu jawatankuasa penyemak pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan dalam laporan razak. Kajian ini dilakukan kerana terdapat beberapa bantahan terhadap pelaksanaan laporan razak. Antara bantahan tersebut adalah guru sekolah Melayu melahirkan rasa tidak puas hati kerana mereka berpendapat bahawa bahasa kebangsaan tidak dilaksanakan dengan tegas. Selain itu, Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina juga membantah kerana sebahagian daripada kandungan penyata razak menabaikan kepentingan pendidikan bahasa Cina. Pada tahun 1959, satu jawatankuasa penyemak pelajaran ditubuhkan untuk meneliti semula pelaksanaan sistem pelajaran yang dicadangkan oleh penyata razak. Menteri Pelajaran ketika itu ialah Encik Abdul Rahman Talib dipilih menjadi pengerusi jawatankuasa tersebut dan mengeluarkan satu laporan yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Okey, jadi Laporan Rahman Talib akan dibentangkan oleh rakan pembentang saya. Saya persilakan. Okey, terima kasih kepada sahabat saya iaitu Siti Sakinah. Okey, nama saya Siti Zahra binti Siddiq. Saya akan meneruskan untuk pembentangan kumpulan kami. Okey, mengenai laporan Rahman Talib. Okey, selepas pilihan raya 1959, okey, sebuah jawatan kuasa yang diketuai oleh Abdul Rahman Talib telah ditubuhkan untuk mengkaji semula syur-syur yang diketengahkan dalam laporan razak. Okey, seterusnya ialah bantuan separuh akan diberhentikan mulai pada 1 Januari 1962. Okey, yang mana sekolah persendirian akan diberi kebenaran untuk diteruskan, tetapi beberapa syarat perlu dipatuhi. Okey, seterusnya ialah semua peperiksaan diadakan dalam bahasa rasmi sahaja, mana bahasa Melayu. Okey.
Guru-guru dijamin menerima gaji mereka sebaik sahaja sekolah mereka menjadi sekolah bantuan penuh. Okey. Sistem lembaga pelajaran tempatan akan digantung. Dan sistem jemaah pengurus atau pengelola diteruskan. Kenaikan pangkat perlu disahkan oleh Menteri Pelajaran. Selain itu juga, penubuhan jemaah penasihat pelajaran negara dan jemaah penasihat pelajaran negeri akan diadakan. Sekolah menengah pertukangan dan sekolah menengah teknik akan diwujudkan. Seterusnya ialah penambahan sekolah lanjutan kampung yang menyediakan pelajaran vokasional dan penekanan pelajaran perusahaan kampung menuju kepada sijil rendah pelajaran dan akan dibuka kepada pelajar lelaki dan perempuan. Seterusnya ialah penambahan guru terlatih terutamanya yang mengajar mata pelajaran vokasional dan guru bahasa Melayu akan ditubuhkan. Seterusnya adalah dalam laporan laporan talib ini juga terdapat pelajaran agama Islam disediakan tidak kurang daripada 15 orang. Seterusnya pembelanjaan pengajaran di sekolah rendah, di sekolah menengah, bantuan perbelanjaan tersebut akan ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Seterusnya adalah mengatur langkah lanjutan untuk mengukuhkan bahasa kebangsaan dalam sistem pelajaran di negara ini. Yang mana pembentuk jemaah nazir tempatan akan ditubuhkan. Last sekali adalah menitik beratkan pendidikan akhlak kepada pelajar. Seterusnya ialah Akta Pendidikan 1961 yang mana objektif dasar pendidikan kebangsaan dinyatakan dalam pendahuluan kepada Akta Pelajaran 1961. Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 adalah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan sosial, ekonomi dan politik. Seterusnya ialah akta ini merupakan satu mandat untuk mewujudkan satu sistem yang bercorak kebangsaan yang mana ia memberikan tumpuan ataupun penekanan kepada perkara-perkara berikut yang mana yang pertama ialah penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu adalah bahasa yang sangat penting kepada kita, jadi ia haruslah menjadi bahasa yang utama kepada negara kita. Yang kedua ialah penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Penggunaan kurikulum sangat penting di setiap sekolah. Jadi dia memberi sama rata kepada semua sekolah. Yang ketiga ialah pengambilan peperiksaan awam yang sama oleh semua murid. Jadi peperiksaan ini akan diberikan kepada sama rata kepada semua murid untuk menghadapi peperiksaan. Seterusnya dalam laporan Aminul Baqi 1964 pada bulan September 1955 yang mana Encik Aminul Baqi terlibat dalam menyediakan laporan pendidikan razak. Seterusnya ialah pada tahun 1960 beliau dipilih sebagai ahli jawatan kuasa penasihat dalam menyiapkan laporan Rahman. Seterusnya ialah laporan jawatan kuasa kabinet yang mana ia ditubuhkan pada tahun 1974. Tujuan penubuhan ini ialah untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan yang mana menerusi sistem pelajaran sedia ada supaya dapat melahirkan tenaga rakyat dalam jangka masa yang pendek dan dalam jangka masa yang panjang untuk negara kita. Seterusnya adalah jawatan kuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk melihat sama ada sistem pelajaran telah berjaya menghasilkan sebuah masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih ataupun tidak.
Perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa Kabinet bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah rendah adalah seperti berikut, yang mana yang pertama ialah kurikulum sekolah rendah hendaklah dirancang untuk membolehkan pelajar mencapai kemahiran dalam 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi, manusia, alam sekitar yang merangkumi aspek-aspek pendidikan asas. Yang kedua ialah kurikulum pada masa itu perlu disusun untuk membolehkan pelajar lemah menguasai kemahiran asas dan pelajar cerdas lebih maju ke hadapan. Okey, seterusnya ialah kajian semula untuk menentukan cara-cara penyediaan guru dan jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan. Okey, seterusnya ialah susunan bilik darjah perlu dikaji semula untuk memenuhi pendekatan pengajaran dan pelajaran masa kini. Okey, seterusnya ialah mengekalkan kenaikan darjah secara automatik. Okey, seterusnya ialah menyediakan pendidikan pemulihan bagi pelajar lemah. Okey, jika pelajar terlalu lemah, mereka akan dibenarkan untuk mengulang tahun pengajian berkenaan. Okey, penggunaan ujian rujukan kriteria ini perlu diperluaskan lagi bagi mereka yang ingin mengulang pelajaran ataupun pengajian. Okey, seterusnya ialah memperbaiki kaedah mengajar, yang mana bahan bantu mengajar dan peruntukan guru bagi pemulihan perlu disediakan. Okay, seterusnya ialah perubahan yang disyorkan oleh jawatan kuasa Kabinet bagi mencapai matlamat pendidikan sekolah menengah rendah. Okay, yang mana pertamanya ialah kurikulum pada peringkat ini mesti berkembang daripada kurikulum sekolah rendah untuk mengukuhkan pendidikan asas. Yang kedua ialah pelajar akan didedahkan kepada bidang teknik dan vokasional pada peringkat menengah rendah secara meluas. Okey, yang ketiga ialah jurusan perdagangan diberi perhatian khas kepada pelajar yang ingin jurusan kepada bisnes. Okey, seterusnya ialah melanjutkan tempoh persekolahan umum daripada 9 tahun kepada 11 tahun. Okey, keutamaan ini diberikan kepada mereka yang ingin memperbaiki dan meningkatkan taraf pendidikan di sekolah-sekolah kawasan yang mundur ataupun pedalaman. Seterusnya ialah memperkenalkan ujian rujukan kriteria pendidikan peralihan pada peringkat menengah rendah. Dan sekali ialah catatan pangkat pencapaian untuk tiap-tiap masa pelajaran akan diperluaskan. Okey, itu setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Okey, sekian, terima kasih. Okay, seterusnya kita pergi kepada Akta Pendidikan 1996. Okey, Akta Pendidikan 1996 merupakan satu bentuk perundangan pendidikan yang lengkap, kemaskini dan bersifat federalistik. Misi negara untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia. Berkualiti dalam memperkembangkan potensi individu sepenuhnya untuk mencapai aspirasi negara. Ilmu penentu arah tuju negara dan penyelamat bangsa dan membolehkan masyarakat Malaysia menguasai kemahiran dan nilai-nilai murni. Akta Pendidikan 1996. Falsafah pendidikan negara dijadikan sebagai landasan Akta Pendidikan Kebangsaan yang digubal setelah mengambil kira pandangan dan aspirasi semua pihak. Dalam Akta Pendidikan, konsep sistem pendidikan kebangsaan dimantapkan dengan meliputi semua peringkat persekolahan dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat pendidikan tinggi dan meliputi semua kategori sekolah iaitu sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan dan sekolah swasta. Kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuhkan dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Ini diperkuatkan lagi dengan menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di semua sekolah dan institusi pendidikan. Kurikulum semua jenis dan kategori sekolah akan selaras dengan kehendak negara apabila kurikulum kebangsaan yang diperuntukkan dalam Akta Pendidikan 1996 wajib diguna oleh semua pihak. Aspek kurikulum. Sistem pendidikan kebangsaan.
Yang pertama, pendidikan prasekolah iaitu 4 hingga ke 6 tahun. Yang kedua, pendidikan rendah bagi tempoh 5 hingga ke 7 tahun. Yang ketiga, pendidikan menengah iaitu ada 2, menengah rendah, kursus 3 tahun selepas tamat pendidikan rendah, manakala untuk menengah tinggi pula selepas tamat pendidikan menengah rendah. Seterusnya, pendidikan lepas menengah selepas tamat pendidikan menengah tinggi tetapi tidak termasuk pendidikan tinggi. Yang terakhir, pendidikan tinggi disediakan oleh institusi pendidikan tinggi untuk diploma dan ijazah. Untuk sekolah pula, yang pertama, sekolah kerajaan. Sekolah kerajaan ditubuhkan dan diselenggarakan sepenuhnya oleh kerajaan. Yang kedua, sekolah bantuan kerajaan. Ada 3. Yang pertama, menerima sumbangan modal dan bantuan penuh. Yang kedua, sumbangan modal, bayaran daripada wang awam bagi membina bangunan, ubah suai dan tambah premis, perabot dan kelengkapan lain. Yang ketiga, sambungan bantuan, bayaran daripada wang awam selain sumbangan modal. Seterusnya, sekolah swasta. Sekolah swasta ialah sekolah persendirian yang dibiayai sepenuhnya oleh pihak persendirian. Baiklah, kita lihat kepada kurikulum kebangsaan untuk semua. Kurikulum kebangsaan hendaklah digunakan oleh semua sekolah dalam sistem pendidikan kebangsaan. Kurikulum kebangsaan menetapkan bahawa murid-murid akan memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai pada akhir tempoh persekolahan mereka. Seterusnya, kita lihat kepada peraturan-peraturan pendidikan. Yang pertama, Kurikulum Kebangsaan 1997. Mata pelajaran teras, wajib dan elektif untuk kelas peralihan dan tingkatan 6. Seterusnya, GERKO, iaitu Gerakan Kerja Kurikulum GERKO. Seterusnya, ketua pendaftar berkuasa meminda jadual, waktu dan sukatan pelajaran. Yang kedua, pendidikan khas. Bagi pendidikan khas, untuk pelajar cacat pendengaran, penglihatan dan masalah pembelajaran. Jadi, guru mengubah teknik, kaedah, PNP dan jadual bagi mencapai matlamat pendidikan khas. Seterusnya, penilaian dan peperiksaan. Bagi penilaian dan peperiksaan, lembaga peperiksaan memeriksa dan membuat analisis tentang PBS. Seterusnya, dalam penilaian dan peperiksaan, mereka mengendalikan semua peperiksaan. Seterusnya, majalah sekolah dan bahan multimedia 1998. Jawatan Kuasa Penerbitan Sekolah dan Pengedaran Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia. Kelulusan guru besar atau pengetua untuk menerbit dan pengedaran. Seterusnya, Persatuan Sekolah 1998. Untuk Persatuan Sekolah 1998, perlu mendapatkan kelulusan guru besar atau pengetua untuk menubuh persatuan. Dan kategori persatuan. Seterusnya, penasihat persatuan dilantik oleh guru besar atau pengetua. Guru besar atau pengetua atau pendaftar boleh membatalkan persatuan. Peraturan-peraturan pendidikan telah diwujudkan. Seterusnya, penerimaan masuk murid ke sekolah penyimpanan daftar dan syarat pengekalan murid belajar di sekolah 1998. Ia telah digunakan pakai di semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi anak warga negara dan bukan warga negara. Penyimpanan daftar penerima kemasukan murid dan pertukaran sekolah dengan kelulusan pengarah pendidikan. Okey, kita tengok kepada pendekatan PIPP 2006 hingga ke 2010. Pendekatan PIPP ataupun ia dikenali sebagai Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga ke 2010 telah disempurnakan pelancarannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi pada tahun 2007 iaitu 16 Januari 2007 di Putrajaya International Convention Centre PICC Putrajaya. PIPP 2006 hingga ke 2010 telah dirangka untuk melaksanakan dan merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistik, progresif, bermoral dan bertaraf dunia. Matlamat PIPP ialah untuk menghasilkan pendidikan berkualiti untuk semua. Ada 2 pendekatan yang telah dilakukan dalam PIPP 2006 hingga ke 2010 ini. Okey, mari kita tengok.
Pendekatan yang pertama ialah menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Untuk pendekatan pertama, ia mestilah memastikan rakyat mendapat peluang pendidikan adil dan saksama tanpa mengira lokasi, kaum, kelompok, kurang upaya, orang asli dan orang minoriti. Bagi memastikan semua pelajar menguasai kemahiran 3M, membaca, mengira dan menulis dan tidak ada yang tercicir. Ini adalah bagi pendekatan pertama. Yang kedua, pendekatan kedua iaitu kecemerlangan institusi pendidikan. Kecemerlangan institusi pendidikan, KPM akan memberi perhatian khusus ke atas sekolah yang telah mencapai tahap kecemerlangan. Dan KPM juga mengenal pasti sekolah-sekolah dalam kluster, SBP, SMT, SMKA, sekolah besari, serta sekolah-sekolah Putrajaya dan Cyberjaya. Terdapat beberapa teras strategik PIPP. Yang pertama, terasnya membina negara bangsa. Bagi membina negara bangsa, fokus utamanya mencakupi usaha-usaha seperti memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai asas perpaduan, integrasi nasional dan bahasa ilmu. Fokus lain ialah memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa serta memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadari dalam membentuk pemikiran kehidupan. Yang kedua, membangunkan modal insan. Dalam membangunkan modal insan, ia bertujuan untuk memastikan anak bangsa Malaysia mempunyai ilmu pengetahuan serta kepakaran tinggi bagi penyediaan guna tenaga dalam pelbagai jenis pekerjaan. Para pelajar dilengkapkan dengan kemahiran komunikasi berkesan ICT, mampu bertindak secara rasional, mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, mempunyai nilai tinggi supaya berupaya menjadi pemimpin yang berkesan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan berperanan penting sebagai tapak untuk menyemai serta memupuk perpaduan antara kaum dari peringkat awal persekolahan. Ciri-cirinya seperti infrastruktur lengkap dan berkualiti, pemimpin dan guru cekap terlatih, beraspirasi nasional dan pencapaian akademik yang cemerlang. Yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Dalam merapatkan jurang pendidikan, dapat membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar di seluruh negara. Dan ia memfokuskan kepada kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran pelajar. Tumpuan ini diberi kepada sekolah di Pendalapan, Sabah dan Sarawak. Seterusnya, memartabatkan profesen keguruan. Dalam memartabatkan profesen keguruan, KPM telah menambah baik insentif dan mewujudkan skim insurans khusus kepada guru yang berkhidmat di pendalaman selain menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna. Contohnya, memantapkan kejayaan guru dengan menambah baik penjawat guru dan perluasan naik pangkat. Seterusnya, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Dasar KPM adalah untuk mengadakan pendekatan, piawaian dan penanda aras yang lebih tepat serta bersesuaian dengan ciri dan keperluan kluster institusi pendidikan yang ada iaitu mengikut bidang khusus masing-masing. Bagi sekolah yang dipilih, fokus akan diberi kepada perkara seperti yang pertama, memastikan kepimpinan teguh dan berkesan. Yang kedua, pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Saya Suraya binti Muhammad Ehsan. Baik, secara kasarnya, umumnya objektif PPPM adalah untuk memahami cabaran semasa dan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, terutamanya dalam kualiti, equity, perpaduan murid serta mengoptimumkan sistem. Jadi ia lebih kepada mencapai visi dan aspirasi dalam masa 13 tahun sehingga tahun 2025 dan untuk menggariskan transformasi ini terlalu banyak hasrat-hasrat kerajaan supaya ke atas kurikulum murid secara khususnya untuk mendapat ataupun mencapai taraf pendidikan antarabangsa.
Baik, secara umumnya dalam PPPM terdapat 6 aspirasi murid, iaitu yang pertama pengetahuan, kemahiran diri bahasa, kemahiran berfikir, keempat etika dan keberanian, kemahiran memimpin dan juga identiti nasional. Jom sama-sama kita tengok apakah di sebalik 6 aspirasi ini. Okay, yang pertama adalah pengetahuan. So untuk membentuk seorang murid, pengetahuan amat penting. Jadi dalam kurikulum itu sendiri telah diterapkan kemahiran literasi dan numerasi, menguasai matematik dan sains, pengetahuan yang menyeluruh bukan sahaja ke atas satu subjek tetapi juga tentang Malaysia, Asia dan juga dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi, dan kemahiran-kemahiran lain selain daripada yang dipelajari dalam kelas seni, muzik dan sukan. Kemahiran diri bahasa pula lebih menitik beratkan tentang bahasa kebangsaan dan juga bahasa perpaduan. Bahasa perpaduan juga digariskan sebagai bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua, iaitu bahasa komunikasi antarabangsa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Kelak nanti murid-murid yang keluar daripada kurikulum yang telah dibentuk dalam PPPM ni akan dapat menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris di dalam persekitaran kerja mereka, dan juga mempelajari bahasa-bahasa lainlah sebagai bahasa tambahan, contohnya bahasa Arab dan juga bahasa Jepun. Baik, kemahiran berfikir pula lebih menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Ini lebih kepada kebat yang telah ada dalam KSSR dan juga KSSM, dan menguasai pelbagai kemahiran kognitif, termasuklah kritis, kreatif serta inovatif. Ini boleh dilihat daripada aspirasi dan falsafah pendidikan Malaysia secara umum. Baik, dalam etika dan kerohanian tidak dilupakan juga untuk mempertimbangkan seorang murid tu, mempersiapkan murid tu kepada prinsip-prinsip untuk mereka apabila berada dalam satu situasi yang kritikal, mereka berani melakukan sesuatu yang betul. Dan juga untuk membentuk individu-individu penyayang yang boleh menyumbang kepada komuniti dan juga negara. Baik, seterusnya kemahiran memimpin. Kemahiran memimpin ini lebih kepada bekerja dalam pasukan dan juga mengamalkan ciri-ciri kepimpinan, even untuk murid-murid di tahap 1 dan juga tahap 2 sekolah rendah telah dititik beratkanlah tentang kepimpinan. Dan bila naik ke sekolah menengah, kurikulum lebih menitik beratkan tentang pentingnya keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, kemahiran berkomunikasi dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah identiti nasional, macam mana kita membentuk kurikulum di dalam PPPM ini adalah melalui penghayatan prinsip hukum negara. Itu semestinya untuk memahami sejarah negara dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara, dan semangat kerangkuman yang teguh amat diperlukan untuk mencapai identiti nasional ini. Ia adalah identiti komuniti yang berkelompok kepada semua murid, dan di samping bukan sahaja meraihkan kepelbagaian tapi juga menghayati kepelbagaian di dalam Malaysia. Baik, ada 11 anjakan transformasi sebenarnya, tetapi yang saya rangkumkan di sini setelah dianalisis terdapat 4 anjakan transformasi yang amat dekat dengan murid-murid. Jom kita tengok apakah anjakan yang pertama, iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ini yang penting, kesamarataan kepada akses pendidikan ini, kerana di dalam akses ini murid-murid boleh belajar bahasa Inggeris, Melayu dan juga bahasa tambahan, matematik dan sains dengan standard antarabangsa. Jadi contohnya apa yang mereka belajar melalui CEFR, iaitu standard antarabangsa lah. Melancarkan kurikulum KSSM dan juga KSSR yang disemak pada tahun 2017. Kementerian juga telah merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS, itu untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi. Hebatlah. Meningkatkan ICT, matematik, term dan memperluaskan akses pendidikan yang berkualiti bermula dengan vocational. Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolment sejagat menjelang 2020. Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pelajaran untuk murid berkeperluan khusus. Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun. Bermula umur kanak-kanak itu 11 tahun. Dan anjakan kedua yang memastikan murid-murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Okay?
Ini adalah di dalam KSSR itu sendiri, Bahasa Malaysia KSSR, dan untuk sekolah jenis kebangsaan menyokong pemulihan intensif bagi murid yang memerlukan, dan program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris, menjadikan mata pelajaran bahasa Inggeris kertas wajib lulus SPM bagi semua murid dan semua pelajar, serta memperluaskan peluang bagi peredahan terhadap bahasa Inggeris, dan menggalakkan murid untuk mempelajari bahasa tambahan menjelang tahun 2016. Baik, anjakan ketiga lebih kepada mengukuh pendidikan agama dan pendidikan moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk kesepahaman yang erat antara murid. Okey, ini lebih kepada menghayati nilai yang ada di kalangan murid-murid di Malaysia, membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan perpaduan penyertaan murid dalam satu sukan, satu kelab dan satu badan uniform untuk semua murid di sekolah, dan mengukuhkan dan memperluaskan remote mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah. Remote ni adalah salah satu daripada inisiatif untuk menghubung kaitkan sekolah antara sekolah. Baik, anjakan keempat, itu anjakan terakhir yang saya rasa amat berkait rapat dengan kurikulum, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia, iaitu akses internet, satu bestari net, dan juga amal yang terbaik dalam perpustakaan, guru terbaik, video terbaik dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan sebagainya. Baik, saya ingin sentuh sikit tentang pembelajaran murid yang ada di dalam PP, dan juga merangkumi kurikulum dan pentaksiran, kurikulum bertulis, kurikulum yang diajarkan dan kumpulan keperluan khas. Okey, apakah kurikulum dan pentaksiran? Ia adalah ingin menyelaraskan kurikulum dengan standard antarabangsa, iaitu menggunakan KBAT dan juga standard peperiksaan awam yang dan juga PBS. PBS ni adalah pentaksiran, dan juga memperkenalkan saliran literasi dan numerasi LINUS, memberi penekanan kepada CEFR. Baik, 3 dimensi kurikulum, iaitu bertulis yang diajar dan ditaksir, yang bertulis yang ada di dalam kelas apa yang diajar dalam bilik darjah. Yang diajar pula adalah kemahiran dan nilai, kemudian mentaksir, iaitu menguji adakah murid-murid ini dapat seperti mana yang telah diajar. Kemudian ini adalah serba sedikit perbezaan antara KBSR sebelum 2013 dan juga KSSR semakan 2017. Apa yang menarik perhatian saya adalah tonggak yang ada dalam KBSR adalah sebanyak 3. Sedangkan dalam KSSR terdapat 6 tonggak, iaitu komunikasi, sifat kerohanian dan nilai, kemanusiaan, literasi, sains dan teknologi, pembangunan fizikal dan pribadi. Ini lebih menyeluruhlah kepada setiap murid supaya dapat menyeimbangkan murid tersebut antara emosi, rohani dan juga jasmani. Baik, sekolah berkeperluan khas pula, contohnya sekolah KSM, sekolah kurang murid, SKM, sekolah pedalaman dan juga pribumi ataupun orang asli, iaitu ada LINUS 2.0, membaca, mengira dan membaca, menulis dan mengira, iaitu kemahiran membaca, menulis, mengira, inovasi ICT, pendekatan ICT yang sesuai dengan pelajar-pelajar ini tadi, murid pintar cerdas, iaitu melahirkan walaupun seorang murid dari kalangan mereka untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa, dan juga penempatan semula guru. Okey. Secara rumusannya, inovasi dan perubahan yang berlaku dalam bidang pendidikan menjadi matlamat untuk menghasilkan murid insan yang kreatif dan inovatif. Sebagai guru, kita harus memahami peranan dan bersedia dalam menghadapi perubahan ini, dan disebabkan inovasi dan perubahan akan berimplikasi dalam setiap program pendidikan dijalankan. Jadi, perubahan ini yang penting untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, dan sebagai panduannya, sistem pendidikan Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan bermula daripada awal pendidikan di Malaysia sehinggalah sekarang. Jadi inilah salah sedikit rujukan di antara yang telah kami kumpulkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.